Okey, salam Muhammad Rasul juga kita nak teruskan perkongsian di Malaysia hari ini pada pagi ini, dan macam kita cakap tadilah, antara kepribadian yang boleh kita santuni adalah berkaitan dengan adab menjual dan juga membeli. Kita tahu baginda Rasulullah SAW ni terkenal dengan sifat sebagai usahawan saudagarnya kan. Ya, saya tapi yang dipercayai betul dengan amanah begitu. Tapi macam mana kita nak tahu tentang sifatnya dan bagaimana keadaannya yang boleh kita teladani sehinggalah ke situasi sekarang. Termasuklah kalau dulu kalau baginda Rasulullah SAW berniaga di atas internet macam mana ragamnya dan macam manalah orang kata reaksi beliau. Saya pernah terfikir. Jadi sekarang ni kita bertanya dengan pakar kita iaitu Dr. Syed Adam Al-Habsyi, seorang perunding motivasi, dan berkongsi tentang adab jual beli. Assalamualaikum doktor. Waalaikumsalam warahmatullahi. Salam Maulidur Rasul 1443 Hijrah. Ya, doktor lagi segak dari kami doktor. Kita sama colour baju. Tapi dengan teluk belanganya macam nak bersapin gitu ya. Doktor, mungkin kita boleh mulakan terlebih dahulu dengan kepribadian dan juga adab jual beli ini dari sudut sunnahnya, syariahnya bersama dengan situasi sekarang ni terlebih dahulu. Mukadimahnya silakan doktor. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Perniagaan ni adalah sangat penting lah, sebab dia memanfaatkan masyarakat ya. Dan Rasulullah SAW juga merupakan seorang saudagar yang sangat berjaya. Dan apa kelebihan beliau baginda sebagai seorang saudagar yang berjaya adalah kerana beliau mempunyai pribadi yang baik. Dan yang kedua, beliau merupakan seorang al-amin ataupun seorang yang beramanah ataupun yang trustworthy seller lah kalau kita nak pakai dalam konteks bahasa kita sekarang. Dia trustworthy seller. So dua ciri-ciri ni antara kebanyakan ciri-ciri lain adalah merupakan adab yang kita boleh pelajari daripada baginda sallallahu alaihi wasallam. Ya, ciri-cirinya seperti amanah, sentiasa tersenyum, sentiasa sopan santun walaupun penjual ataupun pembeli. Itulah sifat-sifat yang kita ingin santuni. Dan untuk kita umat Islam yang digalakkan untuk berniaga ya. Jadi kita mulakan dengan sesuatu yang sangat simple. Apakah hukum syarak atau syarat jual beli bagi seorang Islam? Kita tengok akad dari istilah fiqh ialah ikatan ijab dan qabul yang dibuat mengikut syariat Islam yang sabit kesannya pada barang yang berkenaan. Tapi dalam bahasa simple dia kontrak lah. Dia ada offer, dia ada acceptance. Offer dan acceptance ni kita boleh buat dari istilah, dari segi bahasa, maknanya kita sebut aku jual dan orang tu jawab aku beli, ataupun kita buat melalui lafaz, melalui penulisan kontrak, kita tulis dalam kontrak, ataupun daripada perbuatan. Contoh bila kita pergi kedai dan kita beli barang dan kita bagi duit, orang tu terima duit, itu adalah by conduct kita melengkapkan akad jual dan beli tersebut. So dari segi istilah akad ni sangat penting kerana ia menentukan jenis kontrak yang kita nak masuk dengan orang tu lah. Contoh kalau kahwin pun ada akad juga kan, ijab dan qabul kita selalu kata. Dah habis wali ijab dan qabul dijawab, kita tanya saksi sah. Kenapa kita tanya sah? Untuk nak pastikan sahih atau tidak kontrak tersebut. Saya seramlah doktor, kita dah berpakaian begini, doktor cakap berkenaan kahwin ni. Itulah dia. Hanif ni cakap ijab kabul, tengok dia ingat kahwin je doktor. Minta maaf ya. Hanif dengan Nas pakai dah macam pengantin tu yang sekarang. Doktor, saya ada soalan nak dikembangkan berkaitan, saya tertarik dengan apa doktor katakan di mukadimah tadi. Berkaitan dengan kepribadian itu antara yang sangat trustworthy kan. Okey, kalaulah di dunia sekarang ini, kalau dulu memang bercakap benar, jujur dalam perniagaan. Saya pernah terbaca juga antara ciri-cirinya adalah bercakap benar kan, kosnya berapa dan sebagainya kan. Mungkin kalau sekarang ni adakah masih lagi boleh sebegitu doktor untuk perniagaan, menjalankan perniagaan, atau kita akan ditindas pula sebagai peniaga? Baik, dari segi perniagaan dia samalah hukum dia, sebab kita punya hukum syariat kita dah sekarang ni dah lengkap kan. So daripada dahulu sekarang dia punya hukum dia tetap sama, tak ada beza. Menipu dia dulu pun ada, dia sekarang pun ada. Contohnya macam yang hadis satu di mana Rasulullah SAW letak tangan dekat dalam bekas makanan dan tengok ada benda yang basah, dan Nabi sebut kata penipu bukan daripada golongan kita kan. Daripada dulu lagi dah ada.
scammer lah kita nak kata ni kan. Ya. Sekarang pun ada juga. Jadi kalau kita nak tengokkan dari segi perniagaan, kita nak pastikan nombor satu, kita kena faham adab dia punya hukum jual beli. Hukum jual beli kita kena faham. Sama ada kita boleh perlu untuk memaklumkan harga kos ataupun tidak, bergantung kepada jenis kontrak yang kita nak masuk. Contoh kalau dia adalah bai' murabahah, maknanya kita perlu maklumkan kos dan kita punya profit. Tapi kalau dia perniagaan biasa yang kita beli dan kita jual, kita tak ada obligasi untuk memaklumkan harga kos kita. Kalau kita nak maklumkan, itu adalah hak penjual, dan bila kita maklumkan adalah untuk menyenangkan hati pembeli supaya dia tahu lebih kurang berapa banyak keuntungan si penjual ni. Tapi dia punya konsep dia adalah untuk dapatkan redha ataupun taradi minkum. Redha antara penjual dan pembeli. Mudah untuk kita nak dapat redha. Redha ni maknanya happy lah, penjual happy, pembeli happy. Tapi tak ada obligasi untuk, melainkan kalau dia bai' murabah ada jenis-jenis penjualan jual beli. Tapi normal jual beli kita tak perlu, tak ada obligasi untuk kita maklumkan berapa kos kita. Saya tertarik dengan apa yang doktor sampaikan kerana mengikut sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, antara strategi marketing beliau beliau menjual barangan-barangannya dengan harga pokok, harga kosnya dan beliau menyatakan kepada pelanggan-pelanggannya, ini harga pokok paling rendah awak akan bayar, tapi kalau nak bayar lebih itu ikut kepada kemahuan si pelanggan. Adakah sistem ini boleh berjaya dalam konteks e-dagang dan juga perniagaan cara moden? Baik, seperti yang saya katakan tadi, jual beli ni ada banyak jenis, ada banyak jenis, baik murabahah, baik apa jenis-jenis semualah. Dan yang dilakukan oleh Rasulullah SAW bukannya satu jenis sahaja. So mungkin untuk sale tu dia mungkin maklumkan harga pokok atau semua. Tapi bukan semuanya dilakukan sedemikian. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk sekarang ni kalau kita nak jual dekat sekarang kita nak jual barang, kebanyakannya ialah e-commerce lah kan? Ya, saya online kan. So kalau kita tetapkan harga dan orang tu setuju untuk beli harga tu, dan tak ada masalah. Sebab yang lebih penting ialah competition dalam market itu. Kita tak ada, kita biar market yang self regulate harga yang sesuai. So kalau kita letak harga tinggi, kita tak dapat jual. Kalau kita letak harga rendah, kita boleh jual. Tetapi kalau kita seorang bal yang orang pembeli tu suka dengan kita, harga dah tak menjadi begitu penting sangat. Betul. Dia datang, kita jual mahal pun dia akan beli daripada kita. Betul, sebab dia percaya dengan kita. Amanah tu satu yang tak boleh dijual beli. Kalau kita ikut sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Doktor, mungkin ada perkara yang boleh kita tekankan juga kalau dari sudut pemahaman sebagai seorang perunding motivasi juga dalam perniagaan ini, doktor. Antara perkara yang boleh kita tekankan, nilai adab perniagaan sekarang ni yang boleh kita perbaiki berbanding dengan zaman Rasulullah SAW dahulu, doktor. Apa nilainya yang doktor boleh tekankan? Baik, untuk bagi seorang pembeli, bila kita nak tengok kepada penjual, kita kena buat due diligence kepada penjual tu. Sebab e-commerce ni, online ni, kita tak jumpa penjual tu. Dia tak ada interaksi face to face kan. Kita cuma tengok melalui gambar je apa semua. Dan sebagai pembeli, kita kena buat due diligence. Kita kena buat checking. Seperti mana Rasulullah SAW bila dia masukkan tangan dia dalam bekas tu, check. So kita pun kena check. Tengok rating dia apa semua dan sebagainya. Tapi sebagai penjual, ini bagi saya penjual ni dia kena lebih sikit. Sebab penjual kena amanah, kena trustworthy, dan advertisement dia tak boleh menipu. Kita tak boleh letak gambar lain yang keluar produk benda lain. Kita tak boleh letak spesifikasi yang lain bila hantar barang spesifikasi yang lain. Itu sangat penting. Bagi saya kalau online, sebab kita tengok melalui image dan kita kena pastikan sebagai penjual kita letak benda yang seberapa mungkin hampir atau mirip kepada barang yang kita nak jual. Kita tak boleh menipu dekat situ sebab tak guna nak buat duit dengan menipu. Betul. Terima kasih banyak-banyak atas penerangan doktor di sisi tadi ya. Kalau akad
Jual belinya, ijab dan kabulnya dah form dia dah bertukar bila kita ke e-dagang. Tapi macam mana pula dengan peniaga-peniaga yang jual secara online di Facebook dan sebagainya, cara mereka wara-warakan dan sebagainya. Kadang-kadang ada yang saya nampak sebagai, saya pun dah seorang ayah kan, dan antara produk-produknya cara disebut tu kasar betul, dan ada di kalangan saya boleh katakan lucah juga ya. Dan untuk anak-anak saya yang tengok semua ni, macam mana si ibu dengan ayah nak menjawab, dan apakah saranan doktor tentang hal ni? Bagi saya, adab tu sangat penting lah. Macam Nas dengan Hanif cakap tadi, adab sangat penting. Sebab kalau kita tak ada adab, dalam bahasa Melayu dia jadi biadab. Setuju doktor, setuju. Sampai. Sangat penting adab tu. Dan cara kita nak menjual, kan ada setengah orang bila dia buat video dia yang dia nak promotekan barang-barang dia tu. Kalau kepribadian yang baik, pasti akan mendatangkan orang lebih senang dengan kita. Saya rasa itu ciri-ciri individu tu. Kita jangan terlalu, ada setengah orang ni, dia bila dia nak cuba, aku nak cuba cakap yang paling direct sekali. Paling mencocok dia nak cakap benda paling direct tu, dia punya cara cakap dah jadi biadab. So saya rasa tak ada guna dekat situ. Sebab kita kena sentiasa, bukan berlapik ni pula takut nanti orang kata menipu, you nak cuba advertise benda yang silap. Kita cakap benda yang terus terang, tapi gunakan bahasa yang molek. Sebab syariat sentiasa sukakan kepada kecantikan. Allah sukakan kecantikan. Dan itulah antara ciri-ciri Rasulullah SAW apabila beliau berniaga ya. Lemah lembut dan percakapan beliau sangat terang. Itulah kita boleh contohi dalam kita menyambut sebagai Rasul. Sentiasa tersenyum. Sentiasa senyum. Walaupun sekarang kita pakai masker, susah nak nampak senyuman kita. Dia mata boleh nampak. Macam doktor lah, senyum lemah lembut je orangnya kan. Biasa. Kita dah ucapkan terima kasih di atas penerangan Dr. Syed Adam kita yang sedia berkongsi di Malaysia hari ini. Jadi selamat berniaga kepada peniaga-peniaga di luar sana. Jangan putus asa. Ingatlah adab yang dikongsikan pada hari ini. Kita contohi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Doktor, terima kasih banyak. Terima kasih. Sah semua, sah semua pagi ni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Khalas begitu.